feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, sedikit tentang diri saya. Nama saya Khairul Anwar bin Zulkifli. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Saya pernah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Nik Daud dan Sekolah Menengah Sains Jeli. Kini, saya telah melambung pelajaran saya di Kolej Metrikasi Kelantan, jurusan Sains Modul 1. Moto hidup saya ialah membuat suatu perkara dengan sebaik mungkin dan mengharapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala visi saya pula ialah saya ingin mencapai cita-cita yang telah saya tetapkan. Saya merupakan seorang yang mudah menyelesaikan diri di tempat yang baru. Saya juga seorang yang aktif dalam bidang sukan. Namun begitu, saya tidak boleh melakukan suatu perkara jika tidak diterangkan dengan jelas kepada saya. Saya juga tidak yakin terhadap diri sendiri dalam membuat suatu keputusan. Jadi, saya memerlukan seorang untuk memberi pandangan ataupun pendapat kepada saya dalam membuat suatu keputusan. Semasa zaman persekolahan, saya pernah menjadi ketua Esko Disiplin di Sekolah Menengah Sains Jeli. Saya juga pernah menjadi wakil Sekolah Menengah Sains Jeli dalam pertandingan rugby di peringkat negeri Kelantan. Selain itu, saya juga telah mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR, 7A dalam PT3 dan 4A dalam SPM. Saya juga telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan rugby di peringkat negeri Kelantan. Tujuan saya membuat video resume kali ini ialah saya ingin memohon institusi pengajian guru sesuai dengan cita-cita saya yang ingin menjadi seorang guru matematik. Saya memilih IPG kerana saya akan mendapat tunjuk ajar daripada pensyaraf yang sememangnya bermula dari sekolah lagi. Saya juga akan mendapat pendidikan yang holistik dari aspek pembelajaran, pengajaran, pembinaan jati diri dan pengurusan. Yang terakhir, saya juga akan mendapat allowance sekaligus meringankan beban ibu bapa saya dalam menanggung kos pembelajaran saya. Izinkan saya membahaskan isu semasa yang bukan sahaja berlaku di Malaysia, bahkan di peringkat global. Isu semasa yang saya ingin ketengahkan di dalam video resume ini ialah peningkatan kes kemalangan jalan raya. Jalan raya merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan ke kawasan yang lain. Terdapat banyak punca yang menyebabkan berlakunya kes kemalangan jalan raya ini. Antara punca-puncanya ialah sikap pemandu yang tidak bertanggungjawab dan tidak berhemat. Sebagai contoh, pemandu memandu dalam keadaan mabuk. Seterusnya, keadaan jalan juga merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Sebagai contoh, jalan yang tidak rata. Kesan daripada itu, ia akan meragut lebih banyak nyawa sekaligus meningkatkan angka korban di peringkat global. Kemalangan jalan raya ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana aliran trafik yang tidak berjalan lancar semasa berlakunya kemalangan. Dalam pada itu, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh kerajaan khususnya bagi mengurangkan kemalangan jalan raya. Antaranya ialah Jabatan Kerja Raya seharusnya menjalankan tugas mereka, iaitu memeriksa dan membaiki semula struktur jalan yang rosak. Seterusnya, kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang jalan raya. Sebagai contoh, kerajaan boleh mengeluarkan denda yang tinggi kepada pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan. Kesimpulannya, semua pihak haruslah peka terhadap isu semasa, iaitu
peningkatan kes kemalangan jalan raya yang menjadi perbualan masyarakat pada masa ini. Saya juga berharap agar pengguna jalan raya mengamalkan sikap berhemah ketika memandu dan sering mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Selamat sejahtera dan salam berkenalan, saya Tan Jing Wen. Izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Saya berumur 18 dan buat masa ini saya menyambung pendidikan saya di Kolej Raja Klasik Kelantan. Saya ingin belajar dalam bidang sains kerana saya mempunyai minat yang tinggi untuk menceburi bidang perubatan. Oleh itu, saya berharap saya akan menyambung pelajaran saya di Universiti Malaya selepas menamatkan pelajaran saya di Kolej Raja Klasik Kelantan. Sebelum meneruskan lagi, saya ingin menceritakan tentang pencapaian terbaik saya semasa di sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya telah mendapat 4A dalam peperiksaan UPSR, 6A dalam peperiksaan PD3 dan 10A dalam peperiksaan SPM. Grade subjek chemistry saya dalam SPM ialah A+, dan biologi saya ialah A. Ini telah menunjukkan saya berbakat untuk menceburi bidang perubatan. Selain itu, saya juga pernah menyertai kuis kimia kebangsaan. Ini juga menunjukkan saya mempunyai minat yang amat tinggi semasa menceburi bidang perubatan. Saya juga merupakan seorang yang pandai merancang sebelum membuat sesuatu. Ini telah membantu saya merancang sebelum membuat sesuatu pada masa depan saya. Di samping itu, saya juga merupakan seorang aktif dalam bidang co-curriculum. Saya pernah mewakili sekolah menyertai pertandingan catur dan juga Olimpiade Matematik Antarabangsa dan telah mendapat tempat ketiga. Ini telah menunjukkan saya merupakan seorang yang dapat kawal akademik dan co-curriculum. Guru dan rakan-rakan saya juga memilih saya menjadi seorang pengerusi kelab. Ini telah menunjukkan saya merupakan seorang yang bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan kepimpinan yang tinggi. Seterusnya, saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Cita-cita saya ialah menjadi seorang farmasi dan sasaran saya ialah membuka kedai farmasi di seluruh Malaysia dengan harga yang berpatutan dan juga agar tahap kesihatan rakyat dalam tahap yang terbaik. Sekarang saya ingin membincangkan tentang isu semasa, iaitu penyebaran berita palsu. Masalah ini telah menjadi semakin serius pada zaman yang canggih ini. Salah satu sebab yang menyebabkan masalah ini berlaku secara meluas ialah masyarakat yang telah menyalahgunakan media sosial untuk menyebar berita palsu agar mendapat perhatian daripada orang lain. Berita palsu sering disebar kerana telah menjadi satu sumber hiburan kepada sesetengah orang. Sikap sukaan seperti mengejek. Impak yang akan dibawa oleh masalah ini ialah negara akan kucak kacau dan rakyat akan berlaku pergadahan dan perpecahan antara berbilang kaum. Hal ini juga akan menyebabkan pembangunan negara terpandut. Terdapat banyak langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah untuk mengatasi masalah ini ialah pihak berkuasa perlu memberikan tindakan kepada sesiapa yang menyebar berita palsu agar mereka dapat hukuman yang setimpal. Selepas itu, saya ingin menceritakan tentang kekuatan saya. Kekuatan saya ialah saya merupakan seorang yang teliti semasa melakukan kerja. Ini telah menunjukkan saya lebih sesuai untuk menceburi bidang perubatan. Kerana menjadi seorang farmasi perlulah berhati-hati semasa membuat ubat. Contohnya, farmasi perlulah membuat ubat dengan proporsi yang tepat tanpa kesilapan. Begitulah sebab sedikit tentang diri saya. Terima kasih kerana sudi mendengar video resume ini. Saya mengakhiri video ini dengan salam perkenalan dan terima kasih. Berusaha menggapai impian. Pernyataan tersebut jelas menyatakan visi hidup saya demi menjadikan moto hidup saya dicapai. Moto hidup saya ialah semoga impian menjadi kenyataan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Wan Nur Hidayah binti Wan Hassan, berusia 19 tahun dan merupakan alumni dari Kolej Matrikulasi Kelantan, jurusan Sains Modul 1. Saya berasal dari Felda Siku 3, Gomusan, Kelantan. Saya merupakan seorang yang positif. Saya mampu mendengar luahan hati seseorang dan memotivasikan diri mereka. Namun begitu, saya tidak mampu memotivasikan diri saya sendiri. Sebaliknya, saya memerlukan seseorang untuk membimbing saya. Saya pernah menjadi naib johan dalam Pesta Pantun Peringkat Negeri. Saya pernah memegang jawatan sebagai naib pengerusi kelab SPBT, Setiausaha Persatuan Pengakap dan naib Setiausaha Rumah Sukan. Saya telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan semester program matrikulasi dengan PNGK 4.0. Tujuan saya membuat video resume ini adalah untuk memohon beasiswa Petronas. Hal ini demikian kerana saya ingin menampung pengajian saya kelak. Selain itu, saya juga ingin menjadikan ia sebagai pemegang semangat saya untuk terus melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Saya juga ingin meringankan beban kedua ibu bapa saya dalam menanggung perbelanjaan saya. Isu semasa yang ingin saya bangkitkan ialah masalah kemerosotan sistem ekonomi negara. Saban hari, sistem ekonomi negara semakin merosot dari semasa ke semasa. Hal ini demikian berlaku akibat daripada pelbagai punca, termasuklah akibat daripada penularan pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, virus corona yang melanda seluruh negara ini mendatangkan impak yang negatif terhadap pelbagai aspek, termasuklah menjejaskan sistem ekonomi negara. Namun yang demikian, rakyat tempatan maupun pihak atasan masih memandang enteng tentang kemelut ini. Ini mungkin kerana mereka kurang menyedari tentang kelebihan-kelebihan yang ada daripada pembangunan sistem ekonomi yang pesat. Akibat daripada punca tersebut, rakyat tempatan mendapat tempias. Contohnya, berlaku masalah kesempitan peluang pekerjaan. Hal ini menyebabkan statistik kadar pengangguran negara meningkat secara drastik dan nilai mata wang Malaysia juga telah jatuh secara mendadak. Oleh hal yang demikian, pelbagai langkah yang proaktif perlu diambil. Contohnya, rakyat tempatan masih boleh bekerja demi memajukan sistem ekonomi negara walaupun pandemik COVID-19 berluasa dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN atau sebaiknya bekerja di rumah secara atas talian. Dalam pada itu, pihak kerajaan juga perlu menyediakan dana yang khas untuk menampung gaji-gaji pekerja. Melalui modus operandi ini, saya yakin bahawa kita mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang maju seperti Singapura dan Amerika Syarikat. Kesimpulannya, saya berharap agar pihak kerajaan lebih peka tentang kemelut ini dan rakyat tempatan terus mencari langkah-langkah yang berkesan untuk mengelakkan daripada sistem ekonomi negara terus merosot. Untuk sebarang info lanjut tentang pandemik COVID-19, sila layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia di www.moh.gov.my. Setakat ini sahaja video resume daripada saya. Saya berharap agar pihak tuan lebih bertolak ansur demi menerima resume saya. Di sini juga saya sertakan nombor telefon bimbit dan alamat email saya untuk sebarang pertanyaan. Sekian, terima kasih.